Tapi kalau kita cakap tentang tangan Allah lah, apa ni, sifat Allah sebagainya, kemudian mulut kita celupar macam Tuhan tak tengok, macam Tuhan tak dengar. Kan? Jadi lagu mana cerita akidah kita tu? Okay, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sesi perbincangan kita, podcast kita Fikir Dulu. Untuk kita bincang-bincang lah dalam isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Banyak yang mungkin tidak terpandu, kan? Jadi kita perlu pada duduk sekejap, bincang dulu, fikir sekejap, baru kita tengok betul tak apa yang kita faham, apa yang kita yang diwar-warkan, yang dibawa dalam masyarakat tu betul ke macam tu, ataupun sebenarnya benda ni harus dipahami dengan cara yang lain supaya kita tak terjerumus dalam masalah-masalah perbincangan yang kusut, sebenarnya mengeruhkan keadaan dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi insyaAllah hari ni kita isu panas sikit lah, isu semasa. Suhu tinggi. Isu yang kadar suhunya tinggi. Walaupun musim hujan lah. Walaupun musim hujan. Itu kita nak bincang tentang pertemuan di antara apa yang dikatakan Aswaja dengan Wahabi. Boleh sebut gitu lah, betul lah tajuk tu maknanya. Boleh berlaku lah. Boleh lah. Sekarang kata Aswaja dengan Salafi tak? Aswaja ataupun boleh juga Salafi. Kita hurai nanti tengok Wahabi ke Salafi ke apa. Kita tak tahu lagi ni, nampak macam di luar kelihatan begitu sekali lah. Kelihatan begitu pada luar, jadi kita kena tengok betul ke gitu ataupun dia benda lain. Jadi benda ni kita tengok benda dah lama dan makin hari makin teruk dan bawa kepada perpecahan di kalangan masyarakat, dan juga lahir generasi baru yang orang kata apa, separa masak. Dan orang kata apa, yang sikap macam tu, kalau orang Kedah panggil gone. Kedah. Kalau orang Kedah panggil gong. Gong. Kalau gong kan maksud maknanya macam kelapa makan bulan lah. Sudah. Kelab hasil dia pun tak difahami. Kena tahu lagi bawah lagi. Maknanya nak kata masak tak masak, nak kata putih tak putih, dia cerah. Kan, cerah. Maknanya baru masak lah, kan. Tapi dia jadi gone sebab apa? Sebab orang nak ajar tak boleh, nak belajar tak nak, kan? Sebab dia rasa dia pandai, kan. Tapi nak kata pandai tu tak pandai. Jadi orang Kedah panggil gone. Dengan jahil murakkab tu lah. Lebih kurang lah. Jadi jahil murakkab. Jadi jadi generasi lagu tu. Tu jadi kita tengok maknanya perpecahan. Ada negeri Aswaja, ada negeri Wahabi. Maaf cakap Wahabi, Salafi. Cakap Wahabi dulu, tuan nak kata Salafi tu. Selalu disebut kat luar Salafi lah. Dia biasanya Wahabi tu macam keras sikit, Salafi tu macam lembut sikit. Okay. Jadi tak kisahlah, kita bukan musuh ataupun anti mana-mana, tapi maknanya kita nak cerita fenomena. Fenomena yang sedang dihadapi, yang mungkin menimbulkan keserabutan, kebimbangan dan kegusaran kepada majoriti rakyat Malaysia dan umat Islam. Maknanya kenapa dalam sebuah masyarakat Islam, dalam ummah ini perlu ditajamkan pergaduhan. Begitu. Adakah itu satu perkembangan yang sihat ataupun itu tidak sihat? Jadi saya rasa kita kena
tengok betul-betul lah, bincang betul-betul macam mana kita boleh memahami perkara ni dengan betul dan dia tidak membawa kepada apa yang sedang berlaku sekarang. Kan? Maknanya apa yang sedang berlaku sekarang ni tak boleh dikontrol. Tidak tahu macam mana pengakhirannya, macam mana kita kata ke arah kebaikan ke arah keburukan. And jadi ke arah siapa nak menang ataupun siapa kalah. Jadi ini semua ni menyerabutkan lah, ataupun tak sihat. Jadi itulah yang kita rasa tajuk tu ialah bagi kita tak adalah kritikal, cuma kat luar tu lah orang gaduh kan. Kita masuk sekali duduk situ jadi kocak bojan juga nanti. Sekarang ni semua dah termasuk sekali. Ya. Tanpa mengira siapa-siapa pun lah. Jadi dah jadi mu mazhab mana? Mu duduk belah mana? Gitu. Bila cakap sikit je yang sewajar terus. Bila cakap lain sikit, ni Salafi terus. Hukum-menghukum tu berlaku kuat dalam masyarakat lah. Itu masalah dia. Sekarang ni mungkin kita kena, bahasa Arab kata kita kena tahrirkan, kena apa? Tentukan. Kena tentukan apa maksud-maksud setiap satu tu. Mungkin clear lah. Orang kata apa, balik kepada apa sebenarnya maksud yang pada setiap satu tu. Yang tanya tadi kamu aswaja ke tidak, tanya dia balik, dia pun tak boleh nak explain aswaja tu apa. Jadi kena tahdid, kena tentukan maksud yang boleh disepakati. Benda yang disebut ni, benda tu betul ke tak, makna dia macam tu ataupun bukan macam tu. Kan? Biasa orang kata kalau kebiasaan ni itulah ahli sunnah wal jamaah diwakili oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kemudian di secara akidahnya, dan ada sebahagian pandangan pula menganggap ahli hadis, maknanya sebagai 3 golongan dalam akidah. Kalau dari sudut fiqahnya diwakili dengan 4 mazhab yang kita semua tahu, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu biasanya yang diguna pakai lah secara istilahnya. Tambah lagi dari sudut tasawuf ada satu lagi. Dari tasawuf tu sebenarnya itu kita kata apa, kita Azhar meletakkan begitulah. Kita tak ada masalah pun sekarang ni nak kata tasawuf yang sunni lah. Kita kata segala tasawuf yang sunni itu adalah yang menepati sunnah itu ahli sunnah wal jamaah punya penzahiran dari sudut suluk. Katakan banyak sebelum tu maknanya kita pun kena tanya juga, ni masalah berbalah ke ni gaduh ni masalah akidah ke masalah apa? Kategori ni masalah ilmu ke masalah politik ke masalah apa? Kenapa baru-baru sekarang ni? Contohnya selama ni 20 tahun lepas tak ada pun. Kena define ni. Kita ni apa yang digaduh-gaduh ni masalah ilmu ke masalah apa? Yang sekarang ni disebut dia jadi kritikal sebab ini masalah akidah. Masalah akidah. Jadi mengambil digambarkan sedemikian. Disebut begitulah, maknanya digambarkan lah. Ni maksud yang disebut di luar sekarang ni ialah satu masalah akidah. Jadi benda yang tidak boleh main-main lah kalau bincang. Tak boleh kan, tidak ada toleransi padanya. Itu digambarkan lah. Betul ke tidak tu satu persoalan lah. Satu persoalan. Yalah, kita boleh uji lah. Kalau kita tengok secara ilmu lah. Kalau masalah kita mana masalah ilmu lah. Kalau masalah tu secara ilmiah, masalah ilmu, saya rasa masalah ni dah tamat lama. Betul. Kan? Masalah ilmu ni masalah dah selesai beratus tahun dulu. Kan? Maknanya masalah memahami akidah ataupun mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Boleh kata gitulah yang ibadah. Masalah mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ni ada 2 cara. Cara salaf dulu, orang dikatakan salaf dan disebut salafi itu salaf maknanya tafwid, tawakuf dan secara khalaf. Ada 2 cara dan dua-dua tu makbul, boleh diterima. Dua-dua tu ahli sunnah wal jamaah. Dua-dua tu ahli sunnah wal jamaah. And mana secara ilmunya tidak ada benda yang baru untuk orang kata kalau di mahkamah tu bukti baru yang nak dibawa oleh mana-mana depending ke ataupun plaintiff ke untuk buat pembicaraan semula.
Kan? Tak ada benda baru. Yang dia ulang ulang benda yang sama, poin yang sama, hujah yang sama, yang jadi hero pun cakap je luar, cakap je besar, tapi tak ada benda baru. Kan? Maknanya secara ilmiahnya apa yang kita nak kata? Apa yang kita nak bahaskan? Yang baru, yang boleh menambah nilai iman, nilai takwa ataupun nilai pengetahuan kita untuk mendekat diri mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana? Kan? Bahkan kita setengah-setengah keadaan nampak lagi jahil dah. Kan? Lagi bongkak. Contohnya ada Ustaz lagi jahil. Kan? Nanti kita kata kau Ustaz lagi tahu ni. Yalah, kalau kita mengenal Tuhan, patut kalau kita bincang tentang Tuhan, sifat Tuhan, zat Tuhan dan sebagainya, kita lagi kenal Tuhan lah. Bila kita lagi kenal Tuhan, kita lagi takut pada Tuhan. Kita tengok kebesaran Tuhan. Betul tak? Jadi kita lagi tawaduk, kita lagi warak, lagi ni, mulut kita tak celupak. Kan? Sebab setiap apa yang keluar daripada mulut kita, tingkah laku kita dilihat oleh Allah dan akan dihisap. Betul tak? Kan? Tapi kalau kita cakap tentang tangan Allah lah, apa ni, sifat Allah sebagainya, kemudian mulut kita celupa, macam Tuhan tak tengok, macam Tuhan tak dengar. Kan? Jadi lagu mana cerita akidah kita tu? Kita cakap kita berbincang dengan akidah, bincang akidah ni, bila kita lagi mahir akidah, lagi faham akidah, lagi kenal lah Tuhan. Saya rasa mungkin perjuangan di pihak belah-belah, kalau kita boleh kata aliran Wahabi ni, mereka melihat akidah yang diwarisi oleh di tanah Melayu ini yang ada unsur-unsur kesesatan ataupun unsur-unsur menafikan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menganggap takwilnya Asy'ariyah terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu sebagai satu bentuk penafian terhadap sifat. Jadi mereka mengisbatkan dengan kuat sehingga boleh mencapai na'udzubillah ataupun boleh mungkin terjerumus kepada syubhat tajsim walaupun mereka menafikannya. So kat situlah bila mereka melihat apa yang dipegang oleh umat Islam di tanah Melayu ataupun di alam yang lain yang selain daripada pegangan mereka itu, adanya elemen-elemen Yunani, adanya elemen-elemen kata apa, seolah-olah macam Jahmiyah. Mereka menuduh geng Asy'ariyah ni Jahmiyah, ada sebahagian mereka yang ekstrim, dan sehingga dikatakan boleh mencapai, kalaulah kita dah terangkan kepada mereka tapi mereka kekal dengan Asy'ariyah, dengan apa yang mereka faham itu, boleh mencapai kepada kufur sampai begitu sekali. Jadi begitulah mungkin perjuangan mereka nak melawan bid'ah, tetapi tersasar sehingga Yalah, dia begitu. sebenarnya balik pada tadi. Kita balik pada tadi. Kalau kita kalau bicara masuk persoalan tu, kita akan masuk dalam dia punya Perbahasan dia punya debate itulah. perbahasan. Dan yang sebenarnya dia perbahasan tu adalah perbahasan lama, itu perbahasan Dah selesai dah. antara khalaf dengan salah. Dan kita berpendapat bahawa maknanya kalau kita katalah bercakap tentang al-istiwa, kita kata kita isbatkan istiwa tapi sesuai dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu maknanya soal tentang kaif itu tidak berlaku. Bagaimana yang diterangkan oleh Imam Malik dan sebagainya. Maknanya kaif tu tidak, kita tak bahas dan tak bincangkan tentang kaif. Itu musallam boleh. Takkan kita nak kata Imam Malik sesat kalau kita kata ni lah. Tapi bila pergi pada khalaf yang menakwilkan ayat itu dan maknanya mengatakan bahawa dia adalah menerangkan tentang kekuasaan, kehebatan, kedudukan dan sebagainya, membawa makna begitu, itu pun makbul. Tidak ada kesalahan dari segi syar'i, dari segi bahasa lughawi dan daripada aspek manapun tentang pemahaman itu. Jadi istihad itu musar, istihad dalam itar yang dibenarkan, dalam lingkuran lingkup yang dibenarkan. Jadi perbahasan itu dah selesai. Jadi apa dorongan baru yang menjadi persoalan? Apa dorongan baru untuk kita bangkitkan benda ni? Katalah jadi contoh.
orang Asia Tenggara ni lah, dan boleh katakan mungkin 2/3 dunia Islam ni berpahaman, memegang dengan pandangan khalaf. Kan? Sebab mereka berdepan dengan cabaran baru yang kita sebut tadi, Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Itu cabaran dia. Kan? Cabaran pemikiran baru yang datang daripada Greek, Barat dan sebagainya, untuk itu kata bola, ataupun kita kata falsafah tu lah. And yang masuk dalam dunia Islam, yang maknanya menuntut supaya ulama Islam menjawab perbahasan-perbahasan itu secara saintifik juga. Betul. And secara falsafi juga, secara saintifik. And jadi maknanya itu adalah satu perkembangan yang orang kata apa, harus dilalui. Dan satu kematangan keilmuan yang dicapai dalam proses kita nak dan kita yakin akan datang kita berdepan dengan cabaran baru. Mungkin kita perlu menerangkan tentang akidah dengan metod-metod baru supaya generasi akan datang sesuai dengan pemikiran keadaan yang berlaku. Kita perlu pada penulisan baru dan kaedah penyampaian baru. Jadi ini adalah aspek metod. Jadi aspek kajian, maksud cara bagaimana kita menyampaikan hasrat yang sama. Kan zaman dulu, mungkin zaman sahabat, dia terima sebaik, tak ada masalah apa, tidak ada debate dan perbahasan yang mencabar tentang pemikiran tu. Jadi benda tu berjalan bagus, elok, tak ada masalah pun. Dan itu boleh diterima pada masa tu. Kan? Tapi bila dah berkembang berdepan dengan falsafah, masuk Yunani dan sebagainya, masuk ke negara Islam, ke pemikiran Islam dan sebagainya, jadi ulama Islam kena jawab soalan tu. Jadi tidak ada salah pun. Jadi dua-dua pandangan tentang ayat-ayat mustasyabihat ini bagi kita sudah settle. Maknanya yang sesat sudah sesat, yang benar sudah ditetapkan, dibenarkan. Yang sesat itu dah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Dikeluarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata-kata Jahmiyah ke apa, Mu'tazilah, kita dah masuk ke. Ya, jadi dalam kerangka ini, kenapa kita nak pertajamkan perbahasan tu balik? Maknanya ini kalau takwil menjadi apa nama ni? Menafikan sifat. Jadi kalau isbat jadi tajsim lah. Jadi kenapa benda ni dan siapa, atas kepentingan siapa untuk kita bangkitkan soal ni? Saya tengok antara dua, tak tahulah pandangan saya lah. Mungkin dalam soal-soal ni saya tengok dari luar lah. Bukan berada dalam, mungkin macam Ustaz Syamil mungkin berada dalam kancahnya. Sama ada antara dua yang menjadi timbul balik isu ni, sama ada kerana yang menimbulkan isu ni tidak cukup matang secara ilmiahnya untuk faham segala yang telah berlaku dan apa yang telah ada tu, atau tidak matang dari sudut bagaimana nak meletakkan perkara dalam realiti, jadi dia berebut sebagai kuasa. Maknanya mencari pengaruh melalui perkara ni. Dan maknanya kalau lah antara dua ni lah, kalau saya scope kan antara dua punca ni, bermakna apa pun pengakhiran kepada suhu tinggi ni tidak sihat lah, sebab kedua-duanya bukanlah reason yang valid untuk kita spend masa dan segala yang berlaku ni kan. Sehingga maknanya tidak akan ada, macam tadi disebut, tak ada benda baru lah yang akan, adakah dia akan memperkukuhkan keinstitusian Islam tu sendiri contohnya dalam negara? Tak boleh nak cakap dengan kukuhnya mana-mana pengaruh yang sedang bertarung. Adakah akan semakin matangnya keilmuan dan menepani pemikiran-pemikiran yang baru dengan debate yang ada sekarang ni pun tak boleh nak nampak juga pun. Saya pun terfikir sebenarnya bila realiti ni ada dalam masyarakat ni kan, kadang-kadang dia akan membentuk satu realiti kebencian dan menghina satu sama lain dan akhirnya baru pada perpecahan. Dia kadang menyebabkan saya terfikir sebenarnya apa hasrat asal kepada benda suasana ini dibentuk. Dan adakah betul nak mencari kebenaran macam tadi, nak tolak bid'ah dan sebagainya, ataupun sebenarnya ada kemahuan ataupun ada benda lain lah yang akhirnya membentuk satu bentuk
panggil kalau istilahnya asobiah yang jahiliah lah kan, benci satu sama lain, menyebabkan suasana macam tu. Kalau ada yang kawan saya cerita tu kan, dia cakap berlaku dalam AJK masjid pun berlaku berebutan antara dua kelompok ni. Jadi senang sebenarnya nak jadi tanda kan. Dulu gaduh parti A, kau di parti A, kau parti B. Pengurusi kena parti A. Sekarang tak pakai parti, dia pakai mazhab label ni. Mana dalam fiqh tak ada mazhab. Dalam kita ada mazhab. Jadi maknanya apa nama ni, soalan adakah orang kata apa tadi Ustaz Syamil sebut, maknanya ada keperluan untuk perbetulkan, mungkin ada setengah keterlanjuran ataupun berlebihan dalam kalangan, maknanya katalah kita di Asia Tenggara ni kan, yang telah mewarisi dan mempelajari dan memahami akidah berasas kepada mazhab khalaf kan. Jadi kemungkinan dah lama-lama ada sedikit apa ni, terpesong ataupun salah faham dan sebagainya. Untuk pembetulan bagi saya lah, maknanya kalau ada kekeliruan ataupun terpesong, dia perlu memang kita, maknanya kita kata kita menerima teguran, pembetulan dan sebagainya, ataupun refresh kepada makna-makna ialah macam Ihya Ulumuddin. Maksudnya makna berlaku refresh kepada ilmu agama ni baguslah. Betul. Tidak ada masalah. Dan perkembangan ataupun hatta pengembangan untuk mendepani permasalahan baru, cabaran baru dalam akidah, dengan bila berdepan dengan cabaran falsafah barat yang sedang melanda kita sekarang ni pun, itu bagus untuk dikembangkan dan sebagainya. Dan bagi saya kalau pergi kepada ke situ maknanya rasanya kita memberi sumbangan yang bermakna pada ni. Ada manfaat. Cuma saya bimbang macam contoh Wahabi ni, kita bawa masalah tu dari luar. Dan masalah tu datang dari luar di negara lain, dan katalah sembah kubur ke apa benda tu berlaku di Saudi. Kat Malaysia katalah benda tu tak berlaku ataupun sangat terpencil dan tidak berlaku outlaya kan, bukanlah mazhab umum. Jadi maknanya tak apalah kalau katalah nak selesai masalah orang sana sembah kubur, pergilah selesai kat sana. Jadi tapi untuk bawa satu package kan, untuk bawa satu package kononnya untuk menyelesaikan masalah bid'ah dan sebagainya, mungkin tak betul. Mungkin kita akan mengimport masalah daripada luar ke dalam negara kita. Import sekali masalah, sebab kalau tidak ubat tu tak ada masalah nak dia attack. Dia create masalah. Yang dituduh asalnya masalah terpencil pun kata kalau macam tu kita sebarkan lagi masalah. Ramai-ramai. Orang tak tahu jadi tahu. Elok tak ada orang buat sangat, ramai pula buat. Jadi itu pun satu angle lah yang perlu dilihat. Kalau kita katalah kita macam tadi lah, kita kata nak pergi menjurus pada persoalan betul-betul soalan ilmu, maknanya kita nak kembangkan ilmu akidah kita ni berasal pada pandangan khalaf ataupun hatta salah pun, untuk kita kata nak macam mana kita berdepan dengan cabaran baru yang sekarang ni ramai yang golongan muda yang secara tak sedar jadi etis dan sebagainya. Dan kita perlu pada persembahan akidah dengan cara baru, maka itu ada penambahan nilai kepada perbahasan akidah secara ilmiah. Tapi dengan membawa sejarah mungkin 1000 tahun lepas yang berlaku di Saudi, kemudian nak bawa ke sini dan jadikan satu mazhab, satu aliran politik, walaupun berpayungkan akidah ataupun berselindung di sebalik isu-isu akidah, tapi nak bawa pengaruh, itu yang menyebabkan mungkin masalah. Jadi bagi saya lah, kita tidak menolak pembaharuan ilmu, kita tidak menolak kajian tajdid dan pendalaman kajian tentang mazhab salah ke mazhab, pendalaman kajian dan sebagainya. Itu bagi saya bagus dan perlu disokong lah, dilihat secara lebih baik menyeluruh. Tapi
sebab ialah kita menganalisa benda ni. Bila datang masalah, contohlah kita kata datang persoalan penyelesaian masalah di tempat lain nak dibawa ke tempat yang tidak ada masalah itu, jadi dia tidak membawa pengembangan. Tidak bawa pengembangan ilmu, tapi bawa dia boleh melahirkan yang macam saya sebut awal-awal tadi tu, satu generasi yang taharruri, yang liberal lah. Tidak mau terikat. Tidak mau terikat dengan mazhab, dengan imam dulu, dengan kononnya salah tapi tak ikut salah juga. Maknanya generasi ni generasi yang pegangan dia berpegang pada siapa. Kan? Maknanya dia jadi floating. Betul. Jadi terapung. Tak ada akal kan? Jadi terapung. Tak ada akal. Jadi terapung. Kalau macam saya faham tu, maknanya orang yang mengimport tu pun asalnya dia antara ciri-ciri orang, kenapa orang ni just copy paste tanpa sebarang, ataupun kenapa orang bawa satu-satu benda tu secara pukal macam tu, biasanya sebab orang ni sendiri pun dia tidak ada satu kerangka ilmu yang kuat untuk maknanya memahami perkara tu pada essence dia lah kan, pada dia punya hakikat dia, dan bawa dan kemudian sesuaikan dengan keperluan semasa, keperluan orang di situ dan sebagainya. Jadi memang dia create satu culture di mana cakap ni kadang simple. Dia boleh cakap tanpa ada kerangka ilmu. It's very simple. Dia repeating balik. Hadis sahih terima. Kan, jadi atau kenapa hadis sahih itu diterima pun sebenarnya dia tidak ada, kalau dia suruh diulas sebagai kerangka, mungkinlah Allah alam, saya tak follow lah semua perdebatan ni kan, tapi saya ambil fenomena ni menggambarkan perkara itu berlaku, dan mungkin itulah jadi ciri yang sama pada generasi yang dikatakan gong tadi ataupun floating tadi kan. Sebab seseorang yang tidak ada kerangka ni, dia memang tu masalah dia, sama ada dia memang sendiri akan jadi ekstrim, cakap tu macam confident. Selalu orang confident ni antara dua. Antara sebab dia memang betul-betul ada kerangka ilmu, atau biasanya langsung tak ada kerangka lah kan. Jadi dan memang betul kalau yang tak ada kerangka ni dan dia rancu ataupun satu masalah yang besar lah. Dan rasa mungkin lah Allah alam dengan apa yang berlaku dan apa yang Ustaz sebut tadi tu, hikmah menunjukkan pada kita rupanya ada masalah underlying problem yang kritikal dalam masyarakat kita ni. Wujudnya kelompongan besar dari sudut kerangka keilmuan kita dalam memahami agama ni. Ya, mana kalau kita tengok penulisan ulama awal lah tentang akidah, dia pun menamakan akidah tu sebagai fiqhul akbar. Fiqh. And dulu kita pelik juga apa nama fiqh. Kita ingat fiqh ni hukum amali, wuduk, sembahyang, batal, sah batal dan sebagainya, tapi dia cakap fiqh apa ni, akidah tu sebagai fiqh. Jadi pentingnya kita faham daripada situ, maknanya untuk faham akidah ni kena ada fiqh. And bukan kena faham sanad semata-mata. Nas. Ada riwayahnya, ada riwayah dan ada dirayahnya. Jadi kalau kita mari cakap pasal riwayah saja, pegang satu riwayah, dua riwayah, dan tak dapat faham tentang dirayah secara keseluruhannya, dan tak faham fiqh di situ. Fiqhnya apa dalam ilmu ayat mutasyabihat ni, fiqhnya apa? And jadi ada dalil-dalil yang bercanggah, ada dalil-dalil yang sama dan sebagainya. Ada yang mansuh, ada itu hari ini. Jadi semua tu kena dilihat secara keseluruhan untuk kita dapatkan satu fiqh. Metod yang bersepadu. And saya dapat satu fiqh, satu kefahaman yang menyeluruh. And ada yang usul, ada yang pengecualian. Jadi maknanya begitu telah berlaku dalam, kalau kita tengok sebenarnya dalam proses keilmuan yang betul. Proses keilmuan. Tapi masalah yang saya tengok, maknanya apa yang berlaku ni bukanlah proses keilmuan untuk melahirkan fiqh, kefahaman tentang akidah yang betul, mendalam dan sebagainya, tetapi dia menajamkan dan menajamkan perbalahan di kalangan umat Islam dan memperbodohkan kita lah. Sebab kita memperbodohkan masyarakat kerana tidak
tidak membentuk ilmu. Perbahasan yang tidak membentuk ilmu. Bila tak bentuk ilmu jadi bodoh. Kan? Proses tu. Dia boleh petik-petik Ustaz. Jadi petik-petik call tapi tak faham. Jadi maknanya Ustaz nak kata ni bukan masalah perbalahan ilmu, tapi ni perbalahan pengaruh. Dia jadi perbalahan kepentingan. Mungkin satu sudut rasa kemungkinan kita tak tahu ada hantu apa kat belakang tu. Satu sudut nak tengok sebenarnya kalau dekat barat pun arus perbahasan pemikiran barat dia kalau istilahkan sebagai modernism, antara ciri utama dia adalah kritik autoriti. And intipati dalam modernism ni dia akan meruntuhkan autoriti. Jadi saya tengok satu skor yang dilihat lebih berilmu dengan maksud dia lebih liberal lah, dia akan lebih bebas sebab dia tidak terikat dengan kesimpulan-kesimpulan orang terdahulu, orang yang lebih tinggi daripada dia dan sebagainya. Cuma tu masalah kat barat dan benda tu jelaslah berlaku dalam doktrin agama, pengalaman apa agama nama dia. Istilah dia? Hermeneutika atau apa? Hermeneutika. Cara tafsiran. Itu pun salah satu bentuk lah untuk keluar daripada terikat dengan autoriti tu. Jadi saya tengok benda ni pun bila bawa apa yang sedang berlaku, walaupun bentuk perbahasannya berbeza, tetapi implikasinya sama. Maknanya ada yang bawa tu menganggap tu masalah kita juga, kena buat gitu juga di sini. Tapi implikasinya menyebabkan masyarakat. Mungkin saya ada tengok ada satu podcast boleh pelikih Fiqh Syafi'i kan, boleh buat secara buat lawak tentang beberapa hukum-hukum tertentu sebagainya. Bahkan ada satu podcast dia kata Asy'ariyah ni ahli bidah hasanah. Dia kata dia ahli bidah hasanah, kita ahli sunnah, dia ahli bidah hasanah. Sampai macam tu sekali ya. Maknanya sebab tu poin dia orang maknanya gerakan tu politik eksploitasi ajaran agama sama juga. Kadang dia cakap orang lain yang eksploitasi agama, dia pun eksploitasi agama juga. Eksploitasi kalimah sunnah. Seolah-olah dia lah membolok erti sunnah. Orang lain tak ada sunnah, dia pun aja sunnah. Bila dah bolok macam tu, tengok orang lain semua bid'ah, tengok sesat semua. Jadi untuk bina pengaruh guna agama ataupun guna mazhab, akidah dan sebagainya. Jadi kat sini maknanya metod tu kita boleh tengok mungkin metod protein lah. Istilahnya metod protein. Diapungkan lah. Dia pengapungan daripada segala pegangan. Maknanya yang hermeneutika tu kita kata daripada nas tu dipisahkan sejarah. Maknanya itu berkaitan dengan konteks sejarah. Ni sejarah dulu. Sekarang bukan macam tu. Pandangan ini berkaitan dengan sejarah dulu. Dan kita jadi boleh pegang nas ikut cara kita. Tafsir nas ikut cara kita. Boleh faham sendiri lah. Tak payah ikut Imam Syafi'i. Kita faham hadis Bukhari tu Ustaz. Terus rujuk hadis terus. Kalau hukum tu dari situ. Padahal syarah hadis pun Ibn Hajar Fathul Bari pun Syafi'i. Jadi nak sebut tadi tu maknanya kesan daripada keadaan ini dia lebih membunuh kepercayaan orang generasi akan datang kepada Islam itu sendiri sebab dia membayangkan Islam tu kelang kabut. Dan memberi keuntungan kepada projek yang menentang projek Islam. Ya, maknanya dia membunuh projek Islam. Mana apa-apa sahaja perkembangan ke arah solusi Islam tak ada. Maknanya apa anda nak cakap tentang solusi Islam, gaduh lagi, masalah dia tak selesai, pecah-pecah. Mana ada solusi yang boleh disokong oleh seluruh umat Islam? Tak ada. Sebab perpecahan tu dikukuhkan. Jadi peranan tu protein ni kalau dalam barat begitu, jadi benda yang berlaku ni seakan-akan sama. Jadi sebab tu kita kena hati-hatilah maknanya. Jangan kita maksudnya kita pesanan kita lah kepada generasi muda dan masyarakat awam kita, jangan terdedah ataupun terjebak kepada masalah ni walaupun nampak
depannya sunnah, depannya sanad, depannya tapi implikasi kepada fruitin tu. And makna tak payah pegang pada mazhab, tak payah pegang pada ulama, pandangan ulama dulu, tak payah itu dan tak payah ini. Tak apalah kalau pandai, kalau betul-betul pandai. Kalau dengan tujuan nak memperdalamkan ilmu apa sebagai Dan itu kita ilmiah, itu banyak untuk dia lah. dan ada metodenya lah. Ada metodenya. Tapi ini Kalau untuk saranan awam, dia akan jadi masyarakat yang akan dilungkai lah. Jadi bawa benda tu pada perdebatan awam dalam bentuk yang pertembungan bagi kita mana satu fenomena yang sangat tidak sihat. Sangat tidak sihat. Jadi maknanya ialah mungkin orang berkuasa lah, pihak berkuasa lah kena tengok benda ni. Kita tengok bahawa ni pun ada ialah inisiatif macam RUU tu, saya pun tak tahu macam mana, tak adalah nak sokong ke tak sokong. Tetapi secara keseluruhannya perdebatan yang seperti ini ataupun merawat ataupun mudawalah mengolah, mengendalikan isu ini perlu dilihat dengan kerangka yang lebih menyeluruh, lebih besar dan lebih menyeluruh. Dan mungkin kalau pandangan saya lah, tentu sekali pada awalnya kita tidak borong lah. Kita tak borong pada semua kelompok dan semua kata ini semua tak betul, semua tak betul. Mungkin bukan begitu maksudnya. Tetapi dalam kita menghantar pelajar untuk belajar ke luar negeri, khususnya kepada negeri-negeri yang begini, negara-negara yang begini, kena tengok orang kata apa, dari sudut kesan pemikiran itu. Nanti bawa balik pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik. Dan kita tengok sekarang ni bukan benda ni di Malaysia saja, bahkan di Indonesia dan sebagainya. Benda ni dah jadi tak terkawal lah. Jadi bila lagi besar, lagi banyak masalah. Jadi yang nak mempertahankan jadi perdebatan tu jadi macam antara dua pihak. Okey, balik pada maknanya sekarang ni jadinya seolah-olah aswaja dengan Wahabi. Kalau kita balik pada soal yang kita bicara tadi tu, khalaf salah tu sebab semuanya aswaja. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni kita bukanlah kita nak kelompok pada kelompok tertentu. Maknanya sebab kelompok ahli sunnah wal jamaah ni adalah keseluruhan majoriti ummah. Keseluruhan majoriti ummah yang yang berpegang dengan fahaman yang diakui lah oleh jumhur ulama dan sebagainya. Jadi selain daripada itu ataupun mana-mana pegangan yang selain daripada itu harus maksudnya dikendalikan dan ditapislah daripada masyarakat kita. Jadi macam mana orang kata apa tadi tu, kita nak kategorikan ataupun maknanya menyifat semula masalah ni masalah apa sebenarnya. Define semula apa masalah sebenarnya. Masalah ilmu akidah ataupun masalah politik ataupun masalah pengaruh ataupun masalah ada gagasan luar, kan, ada imtidak Saudi ke, ada imtidak Irani, intervention ataupun tangan luar, intervention daripada Saudi ke, daripada Iran ke, yang mempunyai kepentingan dalam sebenarnya bukan kepentingan ilmu pun. Takutlah. Takut dia intervention. Campur tangan campur tangan dan sebagainya dalam bentuk yang macam tu, menyebabkan masyarakat kita yang kalau kita kata barak masuk
campur tangan dengan ideologi dia, apa kita dah harga separuh mati dah. Kan? Jadi ni dengan kok sana liberal, sekular, kok sini lagu ni pula masuk. Kan? Kok sana Syiah pula. Dan semua tu dengan fulus. Semua tu ada Tamwil lah. Yang kadang-kadang orang Islam tak faham, itu semua ialah kuasa sebenarnya. Pemikiran ni ialah kuasa. Itu Soft power. jadi kita ni agak-agak je. Itu konsep lah. Adakah ia betul atau tidak kena dibuktikan lah. Cuma jadi, secara konsepnya ideologi dan pemikiran ni memang boleh menjadi wasilah kuasa, instrumen kuasa. Jadi kalau lah betul macam tu, andai yang kita maknanya pada perbincangan tadi kita tahrir, kita dah setuju bahawa tu bukan, apa yang berlaku bukan ilmiah. Bukan soal ilmu, bukan soal akidah, bukan masalah. Bukan kerana orang Islam di Asia Tenggara ni dah sesat barat dah, jahil tak kenal Tuhan dah. Bukan. Masyarakat kita di Asia, di Nusantara ni dan di Malaysia ni antara manusia yang paling berilmu, paling baik agamanya. Kan, paling kuat pegangan agamanya, dah tak boleh dipetikai pun. Orang Arab datang sini pun terkejut. Lebih baik pada Arab lagi. Lebih baik pada Arab lagi. Jadi kita nak buat apa sebenarnya? Kita kena buat ni analisis yang betul. Yang kita nak rawat ni apa? Yang kita nak ni. Seolah-olah kita ni. Yang kita bimbang ni ialah imtidad. Kalau dalam sejarah pun ada beberapa fenomena-fenomena yang menunjukkan bahawa sebenarnya dia lebih kepada campur tangan daripada luar. Misalnya lah dulu kan, memang ada perdebatan kaum muda dan kaum tua. Macam ni jugalah kan, yang terlibat dalam perdebatan tu menganggap ini satu persoalan ilmiah yang perlu diselesaikan. Perubahan cara fikir, anjakan paradigma dalam masyarakat dan sebagainya. Tapi berdasarkan catatan daripada yang kita tengok juga daripada penjajah, mereka menyukai wujudnya polarisasi ni. Suasana tu. Kan, dia mempermudahkan lagi proses divide and rule, indirect rule yang berlaku di tanah Melayu dan menghalang kita daripada memikirkan soal yang lagi penting daripada tu. Menghalau penjajah apa dan sebagainya. So, yalah, walaupun mungkin kita lihat ada juga manfaat pada apa yang dibuat dalam perdebatan tu kan, dari sudut mengubah cara fikir sebagainya, tapi kena, macam saya setuju, apa sebenarnya punca wujud perkara ni jadi begitu kan, dan itu akan memahamkan kita letak duduk perkara ni. Dan cara merawaknya pun, cara merawak tu, itu yang kita ni, maknanya cara kita bila kita macam ni, maknanya dia melibatkan dasar lebih besar lah tentang keselamatan negara. Kan? Jadi bila kita anggap benda ni keselamatan, maknanya negara dan kedaulatan negara, jadi kita mestilah serius tentang macam mengawal kemasukan ideologi tu dan pengaruh-pengaruhnya. Kan? Dan dengan cara yang betul jugalah. Dengan cara yang bukan betul. Semakin jadi masalah sekadar responsif lah. Satu ataupun kadang jadi disebabkan tujuan tu jadi lain pula dia punya. Dan masalah kita ni Allah alam lah, kita perhati sedap lah kata korang kan. Jadi, dia ahli-ahli politik kita ni tak faham. Dia tak faham, walaupun dia jadi ahli politik, dia tak faham tentang kenegaraan, dia tak faham tentang pemerintahan, tak faham tentang kedaulatan, tak faham. Jadi dia termasuk sekali dalam tu, dia jadi rempah ratuh, jadi bubur dalam tu sekali. Dia bukan mengawal, sepatutnya dia menjaga kedaulatan negara. Kalau dia faham kenegaraan, dia faham patutnya. Kan? Dan cara handle tu pun akan membawa kepada penyelesaian yang benar lah. Ini pengaruh, contohlah Syiah kita kata. Kita nak agak clear lah Syiah, kita kata okey, Syiah ni ancaman, kita imtidad Syiah, pengembangan Syiah dalam masyarakat ni akan memecah belah. Jadi alhamdulillah ada kesedaran tu. Dan kita agak terkawal lah. Sampai certain level, makna benda tu tak ada. Kalau bayangkan Syiah ni jadi macam Wahabi, macam mana? Kan? Macam JSB ke Ustaz? JSB. Dia anggap keselamatan keselamatan. Ya tu tak apalah. Maknanya bayangkan lah, ni nikah mut'ah situ, nikah mut'ah sini, mahkamah kita tak boleh syariat apa ni, semua kita punya pegangan tak boleh, tapi ada anak anak beranak waris kawan susana, anak saudara sini nikah mut'ah semua dah penipala semua orang. Kan? Tu jadi alhamdulillah kita dapat kawal.
maksudnya benda tu terkawal. Maksud saya kita kena pandang benda ni Macam tu. kan. Kalau ada pengaruh lah maknanya pengaruh imtidak ataupun apa nama tadi, intervention daripada luar kan, dia menyebabkan huru-hara ni nanti dulu tak semayang kafir tak semayang dalam satu surau banyak imam satu kampung banyak masjid dan sebagainya. Ni nanti tu bidah dan satu keluarga bidah aku sunnah kan. Jadi tak huru-hara semua benda ni. Jadi siapa pendapat faedah? Apa ni kepentingan ummah dan negara? Kan? Adakah kita tak boleh lihat secara orang kata secara ilmu lah, secara jujur ilmu dan secara waras and macam mana kita boleh menilai perkara ni. Jadi kita daripada perbincangan kita boleh nampak lah, wallahu alam lah, pada sudut pandang kita. Maknanya benda ni harus dilihat dengan cara yang komprehensif dan ditangani dengan cara yang menyeluruh juga kan, supaya sebab yang mendorong kita untuk masuk campur bincang kerana kita bimbang apa yang sedang berlaku makin membarah dan tak ada penyelesaian, tak nampak kan. Bila ada RUU contohlah, RUU wilayah, dah ada negeri dah gitu. Jadi ada negeri Aswaja, ada negeri Wahabi. Dah jadi apa? Kan? Jadi masalah lah kita depan ni. Jadi kita maknanya kita boleh masyarakat lah, maknanya kita boleh faham dan juga generasi muda ni boleh faham maknanya di mana tempat duduknya masalah ini kan. Dan kalau kita betul nak mengaji ataupun mengkaji akidah, kita kaji betul-betul sehingga menjadikan kita orang yang mengenal Tuhan, takut pada Tuhan dan kuat ibadahnya kan, kuat imannya, dan bersedia untuk berjuang fisabilillah kan, untuk menegakkan agama Allah. Tapi kalau debat-debat nak nunjuk je nak menang nak tunjuk je, jadi mungkin benda ni akan merugikan dan mengorbankan kita sendiri, masa depan kita dan negara kita kan. Itu satu peringkat lah bagi golongan muda. Kita pesan macam tu lah, supaya pilih pengajian ilmu, jangan yang betul, ikut metod yang betul, jangan terperangkap dengan konsep ataupun metodologi yang diperkenalkan oleh barat kan, yang contohnya konsep flutin tadi yang menyebabkan kita diapungkan daripada pegangan kita yang asal untuk memilih pegangan baru ni yang bertabur, yang tak begitu solid dan tidak bersentrik lah, tidak jelas. Kemudian dari peringkat masyarakat keseluruhannya, ahli politik, pemimpin dan sebagainya, perlu melihat masalah ni bukan sahaja debat akidah tapi kena tengok daripada aspek imtidad ataupun pengaruh luar yang sedang bertapak, yang cuba mendapat tapak dan sebagainya, dan akan akhirnya menjejaskan keselamatan negara, perpaduan ummah dan sebagainya. Dan rasa itu. Ada lagi tak? Saya tambah sikit. Mungkin ada setengah-setengah orang muda ni, dia bila cepat terdengar lah pisan-pisan, ni kita ni bid'ah, tahlil ke, maulid ke, talqin ke benda. Maknanya pertama sekali mungkin kita kata apa yang kita warisi secara beragama daripada zaman nenek moyang kita boleh anggap benda tu benda yang salah. Seolah-olah kalau kita tahu benda yang baru ni, kita kata mereka dulu atas kesesatan. Jadi maknanya kita kena iktiraf dulu warisan keagamaan secara umum lah. Tapi kalau secara
detail satu persatu macam mana pengamalan, mungkin ada keterlaluan, keterlampauan kan, itu kita deal sebagai satu Baik case lah. baik case lah, tapi bukanlah benda tu sendiri benda yang bermasalah. Jadi bila kita faham macam tu, maka kita akan lebih mudah memahami sebenarnya ulama-ulama yang datang di Malaysia ni ulama juga, dan ijtihad baru, ijtihad mereka yang buat terhadap pengamalan agama di Malaysia ini adalah satu ijtihad, dan ada dia punya metodologi syarak yang muktabar juga. Jadi bukan mudah-mudah ni tak ada dalil terus buang ni. Maknanya jangan terlalu cepat lah bagi saya, bila jangan terlalu cepat menghukum, kerana sudah ada orang yang lebih pandai daripada kita memikirkan masalah ummah di Malaysia ini dan mewariskan kepada kita satu, kita boleh kata package keberagamaan yang kita boleh kata agak lengkap lah dari sudut tu. Betul lah, maknanya apa yang diamalkan oleh masyarakat kita dalam negara kita ni, tanpa kita perlu ambil menoleh kepada luar, kan, sudah cukup. Maksudnya kita dah ada pegangan yang cara hidup yang jelas, yang clear, kan. Walaupun kalaulah kata ada benda-benda yang katakan tadi ketelanjuran ataupun salah dan pelanggaran hukum, maka benda tu boleh diperbaiki dan boleh dibetulkan. Traffic light pun orang langgar juga kadang-kadang. Tak nak salahkan traffic light kan. Jadi maknanya bukanlah masyarakat kita di Malaysia ni berada dalam kesesatan, dan ummah kita di Asia Tenggara ni bukan sesat, kan? Bukan perlukan penyelamat 2-3 orang daripada Saudi, daripada Jordan tu untuk selamatkan akidah dan pegangan masyarakat kita. Tak perlu pun, kan. Tapi kita memang mengakui kita perlu menyemarakkan perbahasan apa sajalah keilmuan secara mengikut metodologi yang betul, kaedah pengajian yang betul. Sentiasa kita berkembang bersama dengan perkembangan masa dan zaman. Tapi untuk menganggap kita, masyarakat kita, ummah kita ni dah sesat barat dan perlu pada muslih daripada luar, daripada Saudi, daripada mana ke, saya rasa itu tidak tepat lah. Keterlaluan lah. Keterlaluan lah. Agak keterlaluan. Jadi tenangkanlah. Tak payahlah kalut-kalut. Jadi kita tenang. Jadi janganlah. Jangan satu hal juga yang sikit, maknanya kita nak perhabis pun teringat, maknanya jenis menyalahkan, maknanya dah kita ni tak betul, dah sesat semua, ahli neraka semua. Tak payahlah berdakwah lagu tu, kan. Ada sikit-sikit, kan, maknanya baikilah, tapi bukannya sesat semua, bukannya salah semua, kan. Bukan pegangan tu tak betul semua, kan. Nak baiki sikit, baikilah. Nak ataupun nak tambah baik lagi, boleh tambah baik, tak masalah. Jadi harapnya kita dapat memberi sedikit pandangan lah, penjelasan untuk masyarakat lebih memahami apa yang berlaku dan mendefinisikan sebenarnya masalah kita ni apa. Yang duk kalut-kalut tu sebenarnya masalah. Ya, jadi fikirkan dan insya-Allah dengan fikir dulu kita akan selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.